Hey, anda bersama Brian di Ceria Suria, pastinya di Suria menceriakan duniamu. Dan di studio kita ada Kak Amna, iaitu seorang bekas pesakit kanser. Hello Kak Amna. Hello. Kak Amna, semua orang nak tahu lah. Boleh tak Kak Amna kenalkan diri sedikit, lepas tu ceritakan sedikit tentang pengalaman anda menghadapi penyakit kanser? Okey, nak nama penuh ke? Ya, nama penuh pun boleh. Nombor IC jangan. Okey, saya Amna, baru 47 tahun. Saya disahkan kanser payudara pada usia 37 tahun. Okey. Maknanya dah hampir 10 tahun saya survive kanser ya. Alright. Waktu tu anak saya kecil-kecil lagi. Tentulah yang pertama kali yang saya rasa takut lah. Takut, tak tahu nak menghadapi kanser tu macam mana. Satu pengalaman yang amat menakutkan lah. Okay. Dan saya rasa dengan bantuan kumpulan sokongan dan keluarga, sudah semestinya alhamdulillah saya dapat lalui. Dan hari ini saya boleh bercakap dengan tak lain tak bukan Abang Brian. Hey, syukur ya. Dan bagi Kak Amna lah, apakah cabaran yang paling sukar dalam pertarungan ini dengan kanser? Adakah dia cabaran lebih fizikal ke, mental ke, lebih emosional ke, macam mana? Kombinasi segalanya. Memula sekali takut yang teramat sangat. Kita tak tahu di mana pengakhiran. Bila doktor kata kanser tu, rasa macam aku nak mati dah. Oh ya ke? Macam dah tak ada harapan lah untuk kita. Padahal saya cuma disahkan kanser tahap 1. Maknanya tahap yang paling mudah untuk diubati. Right. Tapi waktu tu bila cakap kanser je, ingat mati je lah kan. Teramat takut. Rawatan yang saya lalui, pembedahan, kemoterapi, radioterapi dan hormonterapi. Yang paling menakutkan kemoterapi. Oh, ya sebab orang kata kau nak buat kemo ke, tak takut mati macam tu lah. Tapi saya tolak tepi segala rasa takut tu dan saya teruskan dengan kemo. Yeah. So memang dia campuran lah. Dia campuran cabaran fizikal dan juga mental dan juga emosi lah. Fizikal adakah sangat? Sebab saya melalui pembedahan lumpectomy, di mana cuma sebahagian payudara saya dibuang. Tapi walau bagaimanapun saya masih merasakan kekurangan lah. Sebab bentuk dah tak sama. Satu kecil satu besar macam tu kan, masih rasa kekurangan lah. Walau bagaimanapun itu semua telah dapat saya hadapi dengan bantuan sokongan dari pelbagai pihak. Right. Okey, kejap lagi kita nak tanya dengan Kak Amna kita resepi dia. Resepi bukan untuk apa, resepi untuk kejayaan dalam memerangi penyakit kanser ni. Teruskan bersama kami, kita dengarkan lagu ni dulu daripada Jacqueline Victor. Ini dia Seindah Mimpi, hanya di Suria akan menceriakan dunia. Hey, masih bertemankan Brian di Ceria Suria, semestinya di Suria menceriakan duniamu. Itu dia lagu daripada Aziz Harun, Senyum. Dan saya memang tersenyum-senyum hari ini kerana saya ditemani oleh seorang wanita yang cukup jelita. Nama dia Kak Amna. Hai Kak Amna. Ya, saya. Dah kahwin kan? Yoga, cik. Okey lah. So balik kepada topik kita, bagi mereka yang baru saja join kita, Kak Amna merupakan seorang bekas penyakit kanser payudara, ataupun kita panggil survivor kanser lah. Okey, so sekarang ni Brian nak tanya pula kat Kak Amna ya. Kak Amna jangan tidur Kak Amna. Hello. Okey Kak Amna, Brian nak tanyalah, apakah resepi ataupun bahan utama dalam kejayaan anda dalam memerangi penyakit kanser? Oh, macam nak pergi perang lah kan. Memang mula-mula tak bersedia lah. Saya rasa yang penting bila kita dapat tahu kita menghidap penyakit yang boleh membawa maut, yang penting jangan panik. Jangan panik. Cari sumber yang boleh memberi kita penerangan tentang sakit itu. Keduanya, dapatkan nasihat doktor pakar dalam hal ni. Jangan main pergi doktor tak apa-apa. Ketiganya, resepi saya fikirkan anak-anak saya. Semasa diberitahu saya kena kanser tu, memang macam saya cakap tadi, saya rasa macam that's it, nak matilah. Itulah. Tapi bila kenang ke anak saya rasa saya perlu kuatkan semangat. Takut macam mana dengan kesan sampingan kemo tu, teruskan ajalah. Kesan sampingan kemo tu cuma sementara, selama mana kita melalui proses kemo tu. Selepas tu alhamdulillah kehidupan akan balik kepada yang asal. Dalam hal saya lebih baik daripada dulu pada saya lah, sebab saya lebih aktif selepas saya kena kanser. Saya lebih banyak meluangkan masa buat kerja-kerja sukarela, volunteer ya.
dan saya inverted comma terjebak dengan National Cancer Society dan kumpulan sokongan Pink Unity di mana kumpulan ini menyokong wanita yang menghadapi kanser, bukan setakat kanser payudara tapi segala jenis kanser ya. Jadi pada saya sokongan keluarga, penerangan yang tepat daripada doktor dan kumpulan sokongan banyak membantu saya melalui pengalaman kanser ni. Okey, terima kasih Kak Amna. Kejap lagi kita nak tanya lagi beberapa lagi soalan kepada Kak Amna. Tapi sebelum tu kita dengarkan lagu ni dulu daripada Budi Doremi. Lagunya Doremi. Suria FM menceriakan duniamu. Hey, masih bertemankan Brian di Ceria Suria, semestinya di Suria FM menceriakan duniamu. Dan bersama saya kita juga ada Kak Amna kita yang baru saja pukul saya sebab saya cakap salah ke? Tersyashul sikit tadi. Okey Kak Amna. So Kak Amna, bagi mereka yang tak tahu lagi, Kak Amna merupakan seorang bekas pesakit kanser payudara dan sekarang ni kita panggil dia survivor lah. Survivor, betul. Alright, so antara tujuan yang kita bawa Kak Amna hari ini adalah untuk kongsi dengan anda semua pengalaman sebagai seorang pesakit kanser dan juga seorang survivor ya. So sekarang ni Brian nak tanya kepada Kak Amna pula lah. Kak Amna ni ada tak apa-apa kata-kata harapan yang boleh berikan semangat kepada mereka yang sekarang ni ada dua kategori. Kategori pertama, mereka yang takut untuk mendapatkan diagnosis ataupun rawatan. Okey. Apa akak nak cakap dengan diorang? Yang kedua pula, bagi mereka yang sedang menghidapi kanser, apakah kata-kata harapan yang akak boleh berikan kepada mereka? Okey, pada yang takut untuk mendapatkan diagnosis dan rawatan, pada saya kita kena fikir apa yang kita nak pada penghujung pengalaman yang amat menakutkan tu. Kita nak baik. Jadi kalau kita nak baik, kita sepatutnya kita tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita dan kita dapatkan rawatan yang sesuai dengan penyakit kita ya. Ramai yang saya jumpa takut nak jumpa doktor. Takut nak tahu apa keputusan uji kajian dijalankan ke atas mereka lah, dipanggil screening ya. Malah saya walaupun dah 10 tahun melalui pengalaman kanser ni, saya masih takut. Kalau pergi jumpa doktor tu, bila nak dapatkan keputusan katalah ujian darah ataupun pap smear, seram, masih takut. Tapi kalau kita tak tahu macam mana kita nak mengubati sakit kita tu, dan macam mana kita nak buat yang terbaik untuk diri kita. Jadi pada saya, eloklah dapatkan maklumat yang betul mengenai keadaan kita dan dapatkan rawatan yang terbaik untuk diri kita. Sebab apa yang kita buat ni bukan untuk siapa. Memang kita buat untuk keluarga, untuk masyarakat, tapi yang penting kita buat ni untuk diri kita sendiri. Kita nak survive, kita yang nak melalui pengalaman hidup ni. Jadi buat untuk diri sendiri ya. Keduanya dan yang kedua tadi pula kepada mereka yang sedang menghidapi kanser sekarang ni, yang mengalami kanser. Okey, kalau tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, makcik-pakcik yang belum lagi tahu mengenai National Cancer Society Malaysia, persatuan ini kita ada kumpulan sokongan ya. Bagi wanita Pink Unity, bagi lelaki kita ada kumpulan sokongan untuk prostate cancer ya. Dan di National Cancer Society kita ada satu sesi dipanggil help desk, di mana seorang bekas pesakit kanser akan berada di situ dan siapa yang nak mendapatkan penerangan mengenai kanser ataupun cuma kalau datang nak bercakap aja, sebab kita sebab kita semua ni pernah ada kanser kan. Jadi boleh datang dan boleh berjumpa dengan kami. Kami ada di sana hari Isnin hingga Jumaat 10 pagi sampai 1 tengah hari. Hey, masih bertemankan Brian di Ceria Suria, pastinya di Suria FM menceriakan duniamu. Dan bersama saya kita ada Kak Amna kita. Hello. Hey. Wah, dia pun pandai. Baiklah Kak Amna, sebelum kita berpisah. Alah, dah habis ke? Ada apa-apa kata akhir untuk mereka yang sedang mengalami penyakit kanser ataupun mereka yang sedang menyokong pesakit-pesakit kanser yang masih melalui pengalaman kanser atau melalui rawatan? Yang pentingnya dapatkan sokongan ya. Kalau macam cakap tadi, kalau tak ada siapa yang anda boleh bercakap, datang ke NCSM dan kami ada help desk dan sukarelawan yang akan membantu.
So pastikan anda mendapatkan sokongan yang sewajarnya lah. Sebab betul. itu antara yang paling penting kan. Betul. Dan anda tidak keseorangan. Betul. Okey. Antara perkara yang dikongsikan dengan kita daripada Kak Amna, dia cakap bila dapat diagnosis tu jangan panik. Bila dia cakap jangan panik, Brian pun terfikir pasal saat panik di Suria FM kan. Kita nak cuba main dengan Kak Amna, peraduan saat panik kita, di mana saya jelaskan kepada Kak Amna ya. Okey, so basically Kak Amna kena berikan 6 jawapan dalam 6 saat. Jangan lebih, jangan kurang dan jangan lebih daripada 6 saat. Okey? Okey, kita cuba. Berikan 6 negara di Asia Tenggara. Thailand, Burma, Malaysia, Singapura, Indonesia. Alamak. Korang nampak tu memang susah ya. Bagi mereka yang masih menunggukan isyarat memanggil untuk saat panik, teruskan bersabar. Dan sekali lagi kepada Kak Amnan, masih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama kami di Suria FM. Kita mendoakan kebahagiaan kesihatan untuk selama-lamanya untuk Kak Amnan. Terima kasih. Okay, alright. Jangan mana-mana, teruskan bersama kami di Suria FM menceriakan.